the live webinar siri yang ketiga sempena Blue Ribbon Campaign. Dan partner saya Dr. Nadia jadi pemeriksaan pada hari ini. Sebelum kami memulakan webinar pada hari ini, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang kanser kolorektal. Merujuk kepada National Cancer Statistics, Hari Kanser Sedunia merupakan satu gerakan positif untuk menyatukan orang ramai di mana-mana sahaja mereka berada untuk sama-sama membendung penyakit kanser yang kian meningkat. Pada tahun 2020, kanser adalah penyebab kematian keempat paling penting di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia sebanyak 11% dan penyebab kematian paling penting di hospital-hospital swasta sebanyak 34%. 5 kanser utama mengikut jantina di Malaysia bagi golongan lelaki: kanser kolorektal, kanser paru-paru, kanser prostat, kanser limfoma, kanser nasofaring. Bagi golongan wanita, kanser payudara, kanser kolorektal, kanser pangkal rahim, kanser ovari dan kanser paru-paru. So bagi golongan lelaki, kanser kolorektal merupakan kanser yang terutama. Bagi golongan wanita, kanser kolorektal merupakan kanser yang kedua tertinggi. So, dalam kalangan masyarakat Malaysia, kanser paling bagi golongan lelaki, kanser paling kerap berlaku dalam kalangan lelaki sebanyak hampir 17%. Bagi golongan wanita, kanser kolorektal merupakan kanser kedua paling kerap berlaku dalam kalangan wanita di Malaysia, hampir 11% selepas kanser payudara. So, majoriti pesakit kanser kolorektal lelaki dan perempuan didiagnos pada usia 50 tahun dan ke atas, dan lebih 70% kes kanser kolorektal dikesan lewat pada tahap 3 dan tahap 4. Mengikut statistik, kanser kolorektal 1 dalam 55 lelaki dan 1 dalam 76 perempuan didiagnos dengan kanser kolorektal sepanjang hayat. So, sekiranya anda berumur 5 tahun dan ke atas, saringan kanser kolorektal boleh menyelamatkan nyawa anda. Saringan awal dapat mengesan ketumbuhan polip sebelum berubah menjadi kanser. So, mencegah lebih baik daripada merawat. So, sebelum saya meneruskan webinar hari ini, saya ingin memperkenalkan penceramah hari ini, Mr. Nur Akmaruddin bin Nur Zainuddin. Beliau merupakan salah satu pakar pembedahan kolorektal dan pembedahan Hospital Melaka. Beliau graduate dari Universiti Panjajaran Indonesia. Beliau memperolehi master dalam surgery dari UKM dan beliau merupakan ahli fellowship kolorektal Ministry of Health. So, tajuk webinar hari ini ialah Living with Colorectal Cancer. Jadi, kami ingin meneruskan webinar hari ini dengan temu bual pendek dengan pesakit kanser kolorektal yang baru yang telah menjalani pembedahan sejak baru-baru ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena Minggu Kesedaran Kempen Kolorektal pada bulan 3 tahun ni, Blue Ribbon Campaign, bersama kita hari ini, kita ingin menemu bual salah seorang pesakit yang dirawat di Hospital Melaka. Dirawat disebabkan diagnosisnya colorectal cancer lah. So, Assalamualaikum dan selamat tengah hari puan. Saya Dr. Adnan. Sempena kempen yang kita lancarkan pada bulan 3 ni, kempen kesedaran, so sikit sebanyak kita nak menemu bual pengalaman puan lah. Boleh Okey, boleh puan ceritakan simptom-simptom awal sebelum puan didiagnos dengan colorectal cancer? Sebelum saya disahkan kanser, simptom yang saya hadapi, saya susah nak buang air besar. Bila saya buang pun
dia keluar lendir merah. Okey. Lepas tu dia keluar sikit-sikit, lepas tu macam halus dia, najis tu. Okey, itu simptom-simptom awal lah. Kemudiannya macam mana yang puan mendapat rawatan susulan selepas ada simptom-simptom? Bila dah ada simptom tu, ada satu hari tu saya sakit perut. Cik berit. Lepas tu saya pergi emergency Hospital Yasin. Dia orang check semua. Lepas tu saya kena masuk air 1 botol. Lepas tu dia orang check bawah tu, tengok najis, dia kata semua okey. Tapi saya cakap dengan dia, saya sakit perut. Tak tahan sangat kan. Lepas tu dia rujuk saya dekat klinik pakar SOP di Jasin. So seterusnya bila bertemu doktor di sana, apa rawatan yang seterusnya yang dia orang terus? Saya terangkan dekat doktor tu, saya ada simptom susah nak buang air. Lepas tu ada keluar lendir miras. Lepas tu kalau keluar najis pun sikit-sikit, kadang cair. Tu dia terus bagi tarikh buat skop. Okey. So rawatan seterusnya selepas ditanya soalan, so diorang jadualkan untuk membuat skop lah, kolonoskopi. Okey. Selepas tu bila kolonoskopi tu apa yang diberitahu masa tu? Dia orang maklumkan yang dia orang ada jumpa ketumbuhan dekat dalam usus saya. Setelah bertemu doktor balik disahkan saya idap kanser. Kanser usus masa tu. Okay. Apa perasaan puan masa tu bila dapat tahu ada didiagnose dengan kanser usus? Perasaan masa tu macam tak percaya pun ada. Kan? Saya harap yang pertumbuhan tu bukan kanser. Saya harap macam tu. Tapi bila saya fikir balik, ini ujian buat saya kan, ujian daripada Tuhan. Saya kena terima, saya kena positif. Okay. Selepas disahkan kanser usus, rawatan selanjutnya yang diteruskan? Ada orang bagi saya tarikh buat CT scan. CT scan, ya. Lepas tu dia orang maklumkan saya kena buat operation. Operation. Okey. Masa dah disahkan kanser mau pergi operation pula, masa tu macam mana yang perasaan puan? Apa yang membuatkan puan kuat untuk teruskan rawatan? Saya fikir saya kena kuat untuk anak-anak. Sebab apa saya fikir anak-anak masih perlukan saya. Saya walaupun masa tu saya dengar operation saya takut. Ya. Tapi saya kena kuat juga untuk anak-anak, kena positifkan diri. So apa yang buatkan puan tabah ni adalah anak-anak. Anak-anak. Tulang belakang. Selain disaport oleh suami, adik-beradik yang lain lah. Okey, okey. Lepas tu puan menjalani pembedahan dan pembedahan pun selesai. Apa perasaan puan masa tu selepas pembedahan dah selesai? Saya bersyukur sangat sebab operation tu berjalan dengan lancar. Saya gembira sangat. Gembira, bersyukur semua kan. Bersyukur semua. Lepas tu selepas pulang ke rumah, ada tak yang cara hidup ke pemakanan puan ke yang terbatas selepas pembedahan ke? Ada tak perubahan dari segi cara hidup selepas pembedahan? Ada perubahan sebab apa? Kita terbatas nak buat pergerakan kan. Masih ada sakit lagi tu. Biasa kita dapat masakkan anak-anak. Lepas tu sekarang ni saya tak boleh buat apa. Rasa terbatas lah. Rasa masih terbatas lah. Ada dari segi pemakanan ada tak? Pemakanan saya makan semua. Saya tak ada macam nak pantang itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. So saya pemakanan puan terus makan, tak ada masalah. Cuma terbatas untuk buat kerja-kerja berat lah. Okey, okey. Sebelum kita akhiri temu bual kita, ada tak apa-apa pesanan kepada masyarakat luar sana untuk sebenarnya kempen kita? Apa puan nak nasihatkan, nak sampaikan? Kerana saya kat orang ramai, kalau kita ada macam ada benda yang tak kena, kalau kita rasa ada benda yang tak kena, cepat-cepatlah
kita pergi check, buat check kesihatan kita. Kadang ada orang takut kan nak pergi klinik, tapi kena juga buat saringan kesihatan supaya dapat kesan awal kalau kita ada kanser. Saya rasa sikit sebanyak terima kasih kepada Puan kerana sudi berkongsi kepada kita dan masyarakat luar sana lah mengenai kanser usus dan sebagai pesakit yang dirawat di Hospital Melaka. Jadi itu saja daripada saya dan diucapkan terima kasih sekali lagi pada Puan kerana berkongsi pengalaman beliau selepas didiagnos dengan colorectal cancer. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jacqueline bagi penerangan yang cukup jelas. Bersama saya seperti yang diperkenalkan sebentar tadi ialah Mr. Nur Akmaruddin Zainuddin. Apa yang anda tonton sebentar tadi ialah temu bual bersama salah satu pesakit colorectal cancer. Oleh itu, kami ingin perbincangkan mengenai apa yang berlaku selepas itu. Seperti tajuk kita, Living with Colorectal Cancer. Jadi selepas operation, what's next? Bagaimana dengan rawatan lanjut? Ada lain-lain pemeriksaan yang perlu dilakukan? Apa yang pesakit akan lalui? Ini adalah persoalan-persoalan yang akan kita bincangkan hari ini. Assalamualaikum Mr. Akmal. Apa khabar? Baik. Mr. Akmal, apakah langkah-langkah seterusnya yang akan pesakit kita lalui selepas operation? Setelah pesakit menjalani pembedahan, kita akan melalui beberapa follow up. Dan dalam follow up ini kita akan menilai beberapa kategori termasuk pemeriksaan terhadap pesakit, pemeriksaan darah, pemeriksaan CT scan, termasuk endoskopi dan juga beberapa nasihat akan kita berikan. Kita namakan pesakit-pesakit yang telah menjalani pembedahan ini dan melalui follow up sebagai survivorship after colorectal cancer surgery. Dalam slide yang saya pancarkan, berikut adalah 4 outline secara kasar dan secara gross yang kita akan follow up pasien-pasien kita. Yang pertama adalah follow up ataupun surveillance. Surveillance tu bagaimana caranya? Surveillance ini bergantung kepada kanser yang telah kita diagnose pasien. Kebanyakan pesakit kanser yang kita diagnose adalah berada pada tahap 2, 3 dan sebahagian 4. Pesakit ini biasanya kita akan melakukan pemeriksaan setelah habis pembedahan seawal 2 minggu setelah operation, dan berikutnya jika tidak ada apa-apa komplikasi, kita akan berjumpa pesakit kembali pada 3 bulan. Dan ia akan diteruskan selama 2 tahun. Berarti 3 bulan, setiap 3 bulan kita akan jumpa pesakit, kita akan memeriksa pesakit, pemeriksaan secara umum. Mungkin pemeriksaan kita perlu membuat pemeriksaan kita panggil DRE, Digital Rectal Examination jika perlu. Kemudian pemeriksaan yang lain iaitu tahap kesihatan pesakit secara umum. Ia akan diteruskan selama 2 tahun. Maksudnya setahun 4 kali. Dan setelah itu pesakit akan kita jumpa balik. Jika tidak ada komplikasi yang lain, kita akan jumpa balik pesakit setiap 6 bulan sekali selama 3 tahun. Berarti dengan total jumlah 5 tahun follow up pasien-pasien yang telah didiagnos sebagai kanser. Perlukah kita buat endoskopi selepas operation, Mr. Akmal? Jika pesakit tersebut telah menjalani pemeriksaan endoskopi penuh, berarti kita telah melakukan pemeriksaan endoskopi daripada anus, rectum, seluruh kolon sampai sikap, maka pesakit itu telah menjalani pembedahan, maka tidak perlu pemeriksaan endoskopi immediately setelah pembedahan. Namun pemeriksaan endoskopi itu akan dijalankan dalam setahun pertama setelah pembedahan, dan ia diteruskan jika normal pemeriksaan itu dia akan diteruskan ke 3 tahun. Tahun ketiga dan tahun kelima. Namun jika pesakit datang dengan tanda-tanda spesifik ataupun yang kurang baik, kita akan membawa pesakit untuk pemeriksaan endoskopi lebih awal. Okay. Selain daripada tu, ada teknik-teknik X-ray ataupun imaging yang perlu kita lakukan selepas operation ke? Tentu sekali. Pesakit kanser perlu kita staging.
setelah operation. Kita namakan staging itu sebagai melalui kaedah CT scan. CT thorax, abdominal dan pelvis. Kita akan menilai pada tahun pertama setelah operation dan kita galakkan scan ini dijalankan pada tahun kedua, dan jika ada tanda-tanda yang kita jangka pasien mungkin mendapat ke arah kanser, kita akan detect dengan melakukan pemeriksaan CT scan ini lebih awal supaya kita dapat tahu jika ada masalah, sama ada masalah berkaitan dengan komplikasi operation, tidak berkaitan dengan kanser, ataupun ada tanda-tanda pesakit itu mendapat kanser sendiri. Jika kanser itu datang kembali. Ada juga pemeriksaan lain kita namakan sebagai MRI. Pemeriksaan ini kita lakukan khususnya dalam pelvis untuk menilai kembali apakah kanser itu datang balik ataupun ada ketumbuhan lain ataupun ada masalah komplikasi lain seperti stricture ataupun kita rasa pasien mengeluh ada kelainan lain daripada rongga pelvis ataupun pembuangan najis. Yang berbeza selepas yang berbeza setelah operasi, betul. Okey. Selain itu ada pemeriksaan darah ke yang kita perlu lakukan? Pemeriksaan darah secara umum setelah kanser, secara umum kita akan lihat pesakit jika memerlukan pemeriksaan darah seperti darah merah, fungsi hati kita akan lakukan. Namun pemeriksaan yang paling penting adalah setiap 3 bulan yang kita jumpa tadi, kita akan lakukan pemeriksaan yang dinamakan CEA, Combined Antigen, di mana darah ini diambil, normal value adalah sekitar 2.5 ke 4 bergantung kepada lab masing-masing dalam kalangan orang tidak merokok dan lebih berlima di kalangan pesakit yang masih meneruskan merokok. Kita akan nilai jika ada tanda-tanda CA ini meningkat, maka beberapa pemeriksaan lain termasuk endoskopi, CT scan kita akan lakukan lebih awal supaya kita dapat mendeteksi ada atau tidak kanser ini kembali atau disebabkan hal-hal lain. So maknanya pantauan ni semua berkait antara satu sama lain betul. lah. Okey. Untuk kanser kolorektal ni, macam mana ada ke cara-cara untuk kita elakkan dia muncul kembali atau kita panggil recurrence? Macam mana kita nak elakkan dia daripada kembali? Tentu sekali. Jika kita lihat tentang kembalinya kanser atau recurrence of cancer in colorectal cancer patient bergantung kepada tahap kanser itu sendiri sebenarnya. Pada tahap pertama atau stage 1 cancers, lebih kurang 5 sampai 6% pesakit boleh mendapat kanser kembali. Ini secara umum. Stage 2 10 sampai 12%, sedangkan stage 3 sampai 20 sampai 25%. Jadi ada yang quote sampai 30% daripada stage 3 akan dapat kembali kanser. Jadi tentunya langkah-langkah penting setelah pembedahan dilakukan adalah pesakit sendiri, selain pemeriksaan darah, pemeriksaan secara fizikal, endoskopi, CT scan, MRI, pesakit sendiri perlu ambil peranan. Mereka perlu, contohnya dalam mencegah kanser ini ada yang kita bagi kepada dua, yang boleh preventable ataupun kita panggil yang boleh ditukar dan tidak boleh ditukar. Yang boleh dimodify adalah seperti kawal berat badan. Kita ambil BMI normal 18 sampai 22 di kalangan orang-orang Asia. Jadi pesakit perlu kekal dalam berat badan ini. Jika mereka mengalami berat badan berlebihan, lebih baik untuk kita lakukan sesuatu untuk kurangkan berat badan seperti amalkan aktiviti senaman. Jika berat badan berkurang secara mendadak, kita galakkan pesakit terus datang. Untuk dapatkan rawatan, yang kita risaukan adalah pesakit mendapat kanser kembali. Yang lain adalah yang bonafide adalah seperti merokok. Kita amat menggalakkan pesakit terus berhenti merokok. Betul. Kerana ini adalah penyumbang yang paling penting dan paling besar. Yang kedua adalah kencing manis. Juga adalah penyumbang yang boleh kita ubah, dan juga kita namakan aktiviti latihan. Aktiviti latihan ini adalah seperti physical activity. Kajian telah dijalankan menunjukkan bahawa tidak ada kontraindikasi untuk pesakit menjalani aktiviti senaman setelah menjalani pembedahan. Namun aktiviti tersebut harus bersesuaian dengan keadaan fizikal pesakit. Jika baru menjalani pembedahan, tentunya tidak perlu rigorous exercise. Sedangkan kalau mereka telah mencapai tahap kesihatan optimum, lakukan senaman sesuai dengan kemampuan. Tapi kita perlu galakkan kehidupan sihat lah untuk pesakit-pesakit dan selepas operation. faktor-faktor lain yang kita tidak boleh
dimodify adalah seperti umur pesakit lebih dari 50 tahun, adanya ketumbuhan polip pada masa muda, mereka dapat kanser kemudian hari dan dapat balik kanser. Jadi itu adalah faktor tak boleh diubah. Jadi kita bergalakkan pemeriksaan endoskopi seperti yang saya beritahu tadi. Dan yang lain adalah jika pesakit mengalami masalah IBD. Seperti kita tahu, IBD adalah penyumbang ke arah kanser juga. Dan jika ada keluarga terdekat, ada first degree relative atau second degree relative yang ada kanser. Ini adalah faktor-faktor yang unmodifiable. So macam kita cakap, memang rawatan lanjut seterus-terus lepas operation tu memang harus pesakit ikutilah. Okey. Pesakit memang kita akan melalui pelbagai rawatan lanjut. Boleh Mr. Akmal cerita sedikit macam apa kesan, side effect bagi rawatan-rawatan yang kita beri kepada pesakit? Secara umum, pesakit yang telah menjalani pembedahan untuk stage 1 biasanya tidak diberikan ubat kemoterapi, baik oral ataupun IV. Namun, pesakit-pesakit yang berada di tahap stage 2 atau stage 3, mereka perlu mendapat rawatan kemoterapi. Terutama stage 2 yang high risk atau stage 3. Dan kebanyakan kemoterapi hampir 90% mempunyai kesan sampingan. Dan kesan sampingan ini kita bahagikan kepada dua, iaitu pesakit yang mengalami kesan sampingan temporary atau transient, iaitu sekejap, sama ada beberapa jam, berhari dan hilang secara sendiri atau dengan ambil ubat tertentu. Ada juga kesan long term, side effect yang dialami oleh pesakit. Antara kesan-kesan sampingan yang temporary atau sementara adalah seperti lemahnya badan tu, ataupun kita rasa mudah penat. Betul. Ada demam yang hilang dengan sendiri atau dengan ambil ubat demam. Perubahan dalam usus, iaitu pembuangan najis, di mana mereka kadang-kadang mengambil ciri birik. Ada juga yang mengalami susah buang air besar, sembelit dan constipation. Selepas operation. Masalah lain adalah neuropati ataupun kebas-kebas, kemerah-merahan di kulit, rashes, adanya ketidaktentuan dalam tekanan darah, mulut, ulcer di mulut dan juga masalah pembuangan air kecil. Ia berlaku sementara dan boleh hilang dengan sendiri ataupun dengan kawalan ubat. Namun, ada juga pesakit mengalami side effect yang agak lama, mungkin sampai berbulan, iaitu berat badan yang turun tiba-tiba, rasa sangat kurang makan, rasa lemah, adanya kebas-kebas di kaki dan tangan, perubahan dalam usus ataupun pembuangan air kecil, dan juga ada juga yang datang kita dengan adanya sexual health or intimacy problem. Kalau mereka mempunyai long term side effect, kita galakkan mereka berjumpa balik dengan doktor umum dan juga onkologis yang memberi rawatan supaya mereka mendapatkan rawatan yang tepat untuk mengurangkan masalah kesan-kesan sampingan tersebut. Ya, betul. Okey. Terima kasih Mr. Akmal. Saya rasa ramai orang di luar sana ingin tahu apa pantang larang untuk kanser kolorektal ni. Apa boleh makan, apa tak boleh. Sebab saya juga kerap dapat soalan dari pesakit di klinik. Umumnya tidak ada pantang larang makanan. Namun seperti kita tahu, makan berlebihan terutamanya dalam minyak ataupun kolesterol yang tinggi adalah tidak digalakkan. Betul. Secara umum, pesakit yang mendapat rawatan kanser usus, ada sebahagian usus dibuang dan ada sebahagian besar dibuang. Jadi kita boleh bayangkan jika sebahagian kecil atau sebahagian besar dibuang, tentunya makanan tersebut telah melalui shorter route ataupun jalan lebih singkat daripada normal anatomi yang pesakit sebelum ini. Tentunya makanan yang terlalu berserat tinggi, tingginya karbohidrat ataupun tingginya air ataupun bergula tinggi akan mudah dikeluarkan. Jadi mereka akan dapat ciri birik ataupun kita panggil diarrhea. Jadi kita galakkan pesakit agar minum air, mendapatkan fluids dengan secukupnya ataupun replace the fluids back what they have lost. Yang lain adalah pastikan berat badan baik. Terutama untuk meningkatkan immunity, tidak berlebihan tapi cukup baik. Kemudian mereka juga perlu makan mungkin lebih kerap, tidak banyak pada satu masa dan makan secukupnya. Pengambilan alkohol, pengambilan makanan preservation tidak digalakkan sama sekali, dan tentunya ambil makanan yang lebih sihat dan dimasak ataupun untuk dimakan pada masa itu.
makanan-makanan yang sesuai untuk pesakit. Okey. Banyak juga kita lihat pesakit apabila didiagnose dengan colorectal cancer ni, mereka jadi sedih, mengalami depression, ada juga yang tak mau teruskan rawatan kerana emosi terganggu. Bagaimana kita atasi benda ni semua, Mr. Ahmad? Okay. Saya simpulkan kemungkinan kebanyakan pesakit kanser pada awal mereka, kita bagi tahu kan, kita break the news about the cancers, awalnya mereka akan mengalami masalah cemas dan juga kemurungan. Ini adalah dua yang kebanyakan yang mereka mengalami. Ada juga masalah lain. Okay. Kalau masalah anxiety atau cemas ini, mereka biasanya kita cari sebab. Ketika kita jumpa setiap 3 bulan, kita akan tanya pesakit bagaimana keadaan mereka. Jika mereka sendiri memberitahu mereka sakit, ataupun kita detect pesakit mengalami anxiety atau depression, kita akan cuba kesan apa penyebab tersebut, dan kita akan rujuk kepada psikologi atau psikiatris jika mereka memerlukan ubatan untuk rawatan selanjutnya. Kerana kesihatan bukan hanya fizikal, tapi termasuk emosional. Ini adalah sangat penting, dan kita merawat setiap pesakit secara holistik ataupun menyeluruh. Ya, betul. Ya. Terima kasih Mr. Ahmad. So, seperti yang kita tahu, dia memang kita mengharapkan kita rawat sebagai sepenuhnya lah. So, pesakit-pesakit kita yang kita rawat, dia mengenai sepenuhnya. Kita ada soalan daripada penonton di luar sana. Mereka menanyakan bagaimana kehidupan pesakit dengan stoma. Mesti Mr. Akmal ada lihat di luar sana, semua banyak pesakit kita yang hidup dengan stoma. Macam mana keadaan mereka? Sebelum kita melakukan atau membuat stoma kepada pesakit, tentunya yang pertama kita akan jelaskan kepada pesakit kanser yang bagaimana kita perlu stoma. Sama ada stoma dibagi kepada dua, sama ada ileostomi atau kolostomi, usus kecil atau usus besar. Kita akan beritahu pesakit yang pertama, kenapa kita buat stoma, di mana kita akan buat, sebelah kanan, sebelah atas perut, atau sebelah kiri, sebelah atas perut, lokasinya. Dan kita akan nilai lokasi sesuai supaya tidak ada komplikasi. Yang biasanya pesakit yang pertama adalah mereka berasa depression biasanya. Agak murung kerana tidak normal. Ini adalah normal root. Namun kadang-kadang stoma ini bukan permanent, kadang-kadang adalah permanent. Ya. Kita akan advise, counsel patient apa yang mereka rasa, apa yang mereka bimbang. Kebanyakannya mereka bimbang, kalau di kalangan orang non-Muslim, mereka bimbang adakah untuk ganggu solat, adakah ia sah atau tak. Kita beritahu mereka apa yang kita dapat information dan apa juga yang kita perlu. Jika mereka memerlukan yang lain, kita akan mungkin perlu pihak berkuasa yang tahu tentang agama ini untuk memberitahu pesakit, berbincang dengan pesakit. Yang lain adalah mereka merasa tidak normal daripada lain ataupun susah untuk menjaga. Kalau susah untuk menjagaan, kita ada stoma nurse yang boleh memberi pesakit nasihat bagaimana untuk menjaga stoma tersebut. Kita juga dapat soalan di luar sana. Bagaimana bila yang stoma, ada pesakit macam Mr. Akmal cakap tadi, ada yang permanent, ada yang tidak. Bila stoma yang boleh sambung balik, keadaannya macam mana? Pesakit macam mana? Jika kita menyambung semula usus setelah pembedahan, dan kita bagi tahu pesakit ini adalah bukan permanent. Kebanyakannya bukan kanser di bahagian rektum, bukan di bahagian paling bawah. Maksudnya di atas upper rectum dengan mid rectum. Jadi ia disambung, namun ada temporary ileostomy atau kolostomi sebelumnya kita telah lakukan. Lalu pesakit ini akan kita sambung semula. Tapi kanser yang melibatkan low rectum, di mana ataupun yang melibatkan otot untuk pengawalan pembuangan najis terlibat, maka pesakit ini kita akan buang dan tidak dapat disambung semula. Yang disambung semula biasanya setelah mereka menjalani pembedahan, kita pastikan tahap kanser itu sendiri, kemudian pesakit akan dinilai akan pergi ke kemo atau tidak, mungkin sekitar 3 bulan, atau jika pesakit mengalami masalah setelah kemo, mungkin kita akan lambat sekitar 6 bulan untuk stoma tersebut jadi kita panggil sambung semula, closure of ileostomy ataupun kita buat closure of colostomy. So dia bergantung juga kepada keadaan pesakit. Tentatively sekitar 3 bulan ataupun 6 bulan.
So bergantung pada stage pesakit jugalah. Terima kasih Mr. Ahmad. So banyak juga yang kita dapat bincangkan pada hari ini. Kami berharap informasi yang kami kongsikan sedikit sebanyak dapat membantu kefahaman anda di luar sana. Misi utama webinar ini adalah bagi menerangkan dengan lebih lanjut mengenai colorectal cancer. Dengan kempen Blue Ribbon Month ini juga, kami ingin memupuk kesedaran di dalam komuniti. Maka berakhirlah webinar series kita pada bulan ini. Teruskan bersama kami di Facebook page ini untuk update-update terkini. Jangan risau, kita akan berjumpa lagi. Saya dan Mr. Akmal bagi pihak Colorectal Team, Jabatan Pembedahan Hospital Melaka ingin mengucapkan jutaan terima kasih bagi semua pihak yang menonton dan juga pihak-pihak yang terlibat. Terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih Mr. Akmal. Sama-sama. Tingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti
pelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan.